السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله الذي خلقنا فسوانا فعدلنا وعلمنا ما لم نعلم وأنزل علينا الكتاب وعلمنا البيان وجعلنا أمة واحدة نعبد الله وحده لا شريك له. اللهم صل على سيدنا وحبيبنا وشفيعنا محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وصحبه. ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. على الله توكلنا ربنا لا تجعلنا فتنة للقوم الظالمين ونجنا برحمتك من القوم الكافرين. على الله توكلنا ربنا افتح بيننا وبين قومنا بالحق وأنت خير الفاتحين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. اللهم يا الله يا رحمن علمنا القرآن، علمنا البيان، علمنا التأويل، وفقهنا في الدين، واجعلنا من أوليائك الصادقين الظاهرين الفائزين المنتصرين المقربين السابقين السابقين في جنات النعيم برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم اجعلنا من أهل القرآن الذين هم أهلك وخاصتك، وارزقنا تلاوته آناء الليل وأطراف النهار على الوجه الذي يرضيك عنا برحمتك يا أرحم الراحمين. Yang berbahagia mudi sekolah, jawatan kuasa semua, yang sangat saya muliai ikhwan kita daripada Malaysia dan Brunei, tetamu-tetamu yang saya hormati pada pagi ini. Alhamdulillah, syukur kita kepada Allah di mana kita dapat berlangkah beberapa langkah dalam memajukan hidup kita dengan kemajuan asli kita, yaitu Al-Quranul Karim. Ajaran Quran merupakan ajaran asli kepada umat manusia dalam dunia ini. Siapa yang berjaya mengisikan hidupnya dengan ajaran Quran, maka ia adalah orang yang berjaya dunia dan akhirat. Siapa yang terlepas dan tidak sempat mengisi hidupnya dengan ajaran Al-Quran dari Allah, maka ia adalah orang yang tidak bernasib baik dalam dunia dan akhirat. Na'udzubillah min dzalik. Alhamdulillah, tajuk yang diberi kepada saya pada hari ini mengenai dengan generasi Al-Quran. Apabila kita sebut generasi Al-Quran, generasi mana angkatan manusia yang membawa cara hidup menurut Al-Quran. Semua kita nak belaka hak ni. Sebabnya gapo boleh kita nak? Sebab benda ni benda fitrah, benda hak asal kita. Allah Ta'ala jadi kita untuk terima ajaran Al-Quran. Mari kita dengar daripada ayat Allah Ta'ala dari surah Ar-Rahman. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ar-Rahman 'allamal Qur'an, khalaqal insan, 'allamahul bayan. Shadaqallahul azim. Tuhan Ar-Rahman, Allah Ta'ala wari satu surah nama Ar-Rahman, sebab Ar-Rahman sifat dia hak yang sifat yang Allah Ta'ala suka untuk nak menjadikan suatu
sifat yang ada hubungnya dengan hambanya. Sebab itu setiap-tiap kali kita nak kerja apa tu naklah mula dengan basmalah. Basmalah tu ada Ar-Rahman dalam tu. Auzubillahi minasyaitanirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Sifat yang Allah Ta'ala nak tonjol kepada hamba dia sesuai dengan agama dia, agama rahmat Nabi dia, Nabi rahmat, kitab dia, kitab rahmat dia sendiri pun Ar-Rahman. Ar-Rahman ni maknanya yang sangat pemurah, yang kalau kita salah sikit sebanyak dia tak ada kira mana, dan dia ampunkan segala kesalahan kita berdasar pada sifat rahmat dia, mencucuri segala benda-benda yang kita nak, bahkan lebih daripada keperluan. Siapa kita guna lebih tu jadi bawa mudarat pula dah, sebab lebih daripada keperluan kita hidup dalam dunia. Kerana Ar-Rahman dia tu lah, Ar-Rahman 'allamal Quran, dialah yang mengajarkan Quran. Ar-Rahman dia mengajarkan Quran. 'Allamal insan, khalaqal insan, dia menjadikan manusia. Kita ni Allah Ta'ala jadi belakalah kita. Allamahul bayan, dia mengajar akan dia, akan manusia tu, akan keterangan-keterangan yang diperlu oleh hidup ni, dia bayan di belakang. Tak ada satu perkara yang manusia perlu dalam hidup dia melainkan Allah Ta'ala beri penerangan dengan jelas belakang. Cuma penerangan itu kadang-kadang kita tu dapati, kadang-kadang kita tak ada dapat penerangan itu. Kita tak dapat tu tidaklah Allah Ta'ala salah, kita yang salah sebab kita tak cari. Allah Ta'ala terai semua benda yang diperlu oleh manusia dalam hidup dia, sama ada hidup dunia apalagi hidup akhirat. Itulah al-bayan. Kalau kita nak cakap satu segi lagi, kata al-bayan ialah pengertian Quran tu semua tu dinamakan al-bayan belaka. Siapa ajar al-bayan? Allah Ta'ala ajar al-bayan. Allah Ta'ala dengan rahmat dia, dia tak jadi kita saja, tetapi dia tu jadi pada tu dia ajar kita pula. Kalau kita nak tu ajar, sebab kita tak tahu nak hidup belah mana, sebab kita tak ada minta nak hidup dalam dunia ni. Tak ada siapa buat surat permohonan untuk nak datang ke dunia, seorang pun tak ada. Apabila datang tu mesti dia tanya, kenapa saya datang? Saya tak pernah minta nak datang dalam dunia. Itu soalan fitrah dia panggil. Walaupun mulut kita tak tanya, tapi perasaan kita tanya. Jadi Allah yang menciptakan kita, yang menghantarkan kita ke dunia inilah yang menjadi juru cerita sebab kita didatangkan ke dunia, juru memberi penerangan sebab-sebab kita datang ke dunia ni, yang mana kita datang tak ada siapa minta. Kadang-kadang pak tak ada minta, mak tak ada minta khabar-khabar mari, mak tak ada nak, pak tak ada nak pun ada khabar-khabar mari. Allah Ta'ala nak, dan Allah Ta'ala nak, Allah Ta'ala mau, semua yang lain tak mau pun dia jadi. Dan Allah Ta'ala tak say, tak ada nak, tak ada mau, semua orang lain nak pun tak jadi. Itu Masya Allah kan malam Masya Allah yakun. Itu adalah pegangan umat Islam. Pegangan umat Islam, itu adalah pegangan umat Islam. Oleh itu maka marilah kita sedar, katanya kita adalah di bawah kuasa Allah. Allah Ta'ala mau supaya kita sedar diri kita, kata kita di bawah kuasa Allah. Bagaimana nak duduk di bawah kuasa Allah? Allah Ta'ala ajar. Mana isi dia? Al-Quran. Al-Quran lah merupakan isi ajaran yang Allah Ta'ala ajar supaya kita duduk belah mana. Sebab dia sahaja yang tunggal, tidak berkongsi dengan siapa, yang menghantar kita ke dalam dunia ni. Dia suruh baca Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Khalaq ni mana menjadikan kita semua. Khalaq ni sifat mula-mula Allah Ta'ala cerita supaya hamba dia tu kena dia sebagai dia tu khalaq. Sebab hari ni setengah dunia lagi
tak faham ayat mula-mula yang Allah Ta'ala hatta mai iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Mula-mula ayat yang membuka tirai, membuka hijabul jahiliyah, hijabul jahli wal kufri wasyirk, dengan ayat apa dia? Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Itulah maka khalaqanilah sebagai asas kepada sifat yang manusia mesti kena tahu, iaitu khalaqa tu, Tuhan menjadi. Hari ini dunia ni sekerak dunia lagi. Orang dekat 8,000 juta, dekat 8,000 juta, lebih pada setengah yang tidak jelas gapo dia Allah ini. Allah Ta'ala cerita kata Allah ini adalah kejadian Allah. Allah Ta'ala menjadi khalaqal insan, khususnya pada manusia lagi pula. Khalaqal insan, Allah Ta'ala menjadikan manusia min alaq, daripada alaq. Iqra wa rabbukal akramul ladzi 'allama bil qalam 'allamal insana ma lam ya'lam. Dua sifat mula-mula Allah Ta'ala beritahu kepada manusia yang duk gelak gelita waktu tu. Satunya Allah Ta'ala khalaq, dua Allah Ta'ala 'allama, Allah Ta'ala ajar. Khalaqa min ma'in, apa dia? Min al-'alaq. Adapun Allah Ta'ala ajar dengan Quran. 'Allamal Quran. Kata malam ya'lam tu setengah daripada malam ya'lam, hak penting sekalinya ialah Quran. 'Allamal insana ma lam ya'lam. Allah Ta'ala mengajar manusia bagai yang manusia tu belum mengetahui. Kita apabila dilahir oleh anak, oleh ibu, kita tak tahu apa pun. Allah Ta'ala ajar sedikit demi sedikit menurut keperluan hidup kita. Ajar bagai untuk nak terima ajar Allah. Ajar sekadar tu ya. Nah, bagai untuk terima ajar Allah, beri akal fikiran. Kemudian Allah Ta'ala dia kata 'allamal insana ma lam ya'lam. Itulah kita, alhamdulillahillazi 'allamana ma lam na'lam. Hari ini kita satu jumpa untuk syukur kepada Allah Ta'ala, di mana kita tu dapat satu peluang, beri kemudahan kepada anak-anak cucu kita untuk menjadi ahlul Quran. Beri peluang kepada anak-anak cucu kita untuk menjadi ahlul Quran. Itulah, dengan sebab itulah maka dengan Allah Ta'ala beri kemudahan kepada kita melalui saudara kita daripada Brunei, dapat kita adakan sebuah lagi binaan dalam memajukan sekolah ini, iaitu binaan Darul Quran kita. Kita minta doa kepada Allah Ta'ala supaya Allah Ta'ala berikan pahala semua orang belajar Quran di sekolah ni kepada penderma kita, dan dia tu menjadi orang yang mendapat syafaat dari Quran untuk memasuki keredaan Allah dan kepada syurga Allah Ta'ala. Quran ni satu-satunya ajaran yang luar biasa yang tidak ada pada manusia ajaran seperti ini. Oleh itu maka ikhwan Islam sekalian, Al-Quran merupakan satu cara hidup kita, merupakan kitabul hayah. Kitabul hayah. Kita nak buat gana nak jadi ahlul Quran. Tanya kata kita ni apa hukum kita turut Quran? Tak ada apa dah. Nak kita tanya ke mana lagi benda tu? Sebabnya Quran Allah Ta'ala hatta turun pada kita. Allah Ta'ala hatta kita turun mari, hatta manusia dalam dunia, kemudian rakyat jalan nak klik pada dia. Semua kita ni milik Allah, nak klik pada Allah. Semua kita inna lillah wa inna ilaihi raji'un. Kita adalah milik Allah, nak klik pada Allah. Bagaimana mu jadi seorang milik Allah dan nak klik pada Allah? Mu mesti kena tengok Quran. Quran ayat belaka. Quran ini merupakan menceritakan cara hidup manusia, masalah peribadinya, masalah keluarganya, masalah masyarakat dan negara, masalah alam sekitarnya. Semua Allah Ta'ala ayat dari Quran. Tak ada sesuatu yang
dihajat oleh hidup manusia supaya reti dunia, reti akhirat, reti diri, reti Allah, reti malaikat. Malaikat Allah Ta'ala cerita dalam Quran belakang. Bahagian dalam Quran kalau kita tak reti, mana kita hidup tak kena. Siapa nak hidup, Quran lah cara dia. Siapa tinggal Quran, tak retilah dia cara hidup. Ada setengah katanya jiwa kepada hidup, ruh pada hidup tu Quran. Siapa tak ada Quran dalam diri dia, bermakna kata dia tu mayat jalan. Mayat roh, mayitun, jenazah sedang-sedang berjalan dalam dunia. Sedang-sedang makan nasi, minum ais krim. Nah, jenazah. Apa? Tak ada apa, tak ada ruh. Tak ada ruh. Quran ni adalah ruh pada hidup. Ruh kepada ruh hidup. Hidup ni dengan ruh. Ruh ni pula tak boleh hidup melainkan dengan Ruhul Quran. Saya ada tulis benda ni dalam buku yang saya buat kuah baru-baru ni, iaitu dalam panduan halaqah Al-Quran. Tolong cari kitab ni, baca sungguh-sungguh supaya kita boleh kenal akan hakikat Al-Quran itu sendiri. Nah, panduan halaqah Al-Quran dalam bahasa Melayu, bahasa Malaysia dan bahasa Thai, 3 bahasa dia mau tubik. Oleh itu cari buku ni supaya kita boleh kenal gapo hakikat Quran. Nah, apa tu hari waktu Quran? Saya hari ni nak ayat sekelar hari ni. Nah, sebagai satu sekelar yang goyak katanya Quran itu bagaimana dan kita bagaimana nak jadi ahlul Quran. Sebab yang menjadi ahlul Quran ni ya dua pula. Satu orang ikut Quran tak sampai kepada ahlul Quran. Duanya orang jadi ahlul Quran, tok jauh pada Quran. Nah, orang yang kasih pada Quran, orang yang duduk dengan Quran dikata ahlul Quran. Kerana ramai orang manusia dalam dunia, orang Islam sendiri pun dia beriman pada Quran tapi dia tak duduk dengan Quran. Itu orang rendah derajat dia. Kalau dia tidak kufur dengan Quran, mana dia boleh duduk lagi, beriman lagi. Tapi kalau dia tidak percaya dengan isi Quran, dia bukan Islam lah. Oleh itu maka ikhwan muslimin sekalian, Al-Quran ni kita nak ada ahli dalam mana? Itulah patut kita pergi kepada Ahlul Quran, iaitu paling dekat sekali kita nak ayat sifat Ahlul Quran tu, cuba tolong buka dalam suratul Furqan. Suratul Furqan ni surah Quran. Al-Furqan nama dia Quran dah. Suratul Quran dah. Siapa nak jadi Ahlul Quran, buka tengok suratul Quran. Suratul Furqan. Al-Furqan salah satu nama pada Quran. Nah, maka suratul Furqan ni surah yang paling banyak menyebutkan tabarakalladzi, tabarakalladzi. 3 kali lah surah ni, tabarakalladzi, tabarakalladzi. Tak bunyi gitu. Alhamdulillah. Tabarakalladzi nazzala al-furqana ala 'abdihi liyakuna lil 'alamin nadhira. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Itu ayat mula-mula. Maha berkatnya, maha banyaknya kebaikan pada Allah. Nah, yang menurunkan Furqan kepada hambanya iaitu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam untuk orang ramai, bukan untuk Nabi Muhammad. Supaya dia tu jadi lil 'alamin nadhira, supaya jadikan orang yang beri peringatan kepada alam semuanya, bukan kepada orang Arab saja, bukan kepada orang Islam saja. Al-'alamin nadhira. Itu tujuan Quran diturunkan. Dalam Quran, dalam surah ni, dalam surah ni kita dapati bahasanya Nabi sendiri sallallahu alaihi wasallam, dia apabila terima Quran mari esok beri kepada alam ini akan warning cara hidup gini masuk neraka, hidup gini masuk syurga. Itu di antara nazira. Dia mengeluh, Nabi ini merayu hak kepada Allah sebagai hamba yang Allah Ta'ala kasih sekali. Dia merayu hak dalam surah Quran dia ni, dia kata apa? A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Wa qala ar-rasul ya rabbi inna qaumi ittakhadhu hadzal qur'ana mahjura.
Maka dengar belakang Nabi kita duk susah hati buku Quran. Susah hati segi mana? Dia kata kepada Nabi, wa qala ar-rasul, ya Rabbi, berkata oleh Rasul, hei Tuhanku, inna qaumi, sungguhnya umatku ni, kaum aku ni selalu hijrah diri daripada Quran. Hijrah ni mana tinggal Quran. Pak kita nak fahamlah mana hijrah Quran ni. Hijrah mana pindah dari Quran. Quran di sini kita pindah ke lain. Itu makna pindah. Ini barang Nabi susah hati sekali zaman dia sampai dia akak rayu lagi pada Allah Taala. Wa qala ar-rasul inna qaumi ittakhadhuha ya Rabbi, hei Tuhanku, inna qaumi, sungguhnya kaum aku ni ittakhadhu, menjadikan hadzal Quran, akan ini Quran ni mahjura, benda yang dia hijrah. Dan ingat baik-baik, tiap-tiap kali kita baca Quran, kita nak tafsir Quran, kena klik pada ulama. Antaranya ulama-ulama seperti At-Tabari, seperti Al-Wahidi, Al-Baghawi, Al-Qurtubi. Itu ulama-ulama yang berkelebar di sudut mentafsirkan Quran di zaman belakang. Zaman dulu Ibn Abbas, lain pada Rasul sendirilah sallallahu alaihi wasallam, lain pada Abu Bakar, sahabat pada Khulafaur Rasyidin yang berempat, orang-orang tua-tua Muawiyah. Maka puak pelajar zaman itu, iaitu Ibn Abbas, Ibn Mas'ud, Ibn Umar, Ibn Amrin, dan mereka itu sebagai ahli tafsir Quran. Ibn Katsir dia katakan ayat mengenai dengan inna qaumi ittakhadhu hadzal qur'ana mahjura, dia kata mahjura seginya dia tak sedengar. Kalau orang baca Quran dia pakai kecik hal lain, tak sedengar Quran. Jaga molek pak ita pun asal cari tak payah juga benalah ni. Nah, jaga molek. Ibn Katsir dia kata setengah daripada makna hijrah ni, hijrah dari dengar. Apabila orang kafir ni, orang kafir lah Allah Ta'ala cerita. Allah Ta'ala cerita pada hal kafir, kata, nah, apa dia? Apabila dibaca pada dia tu, la tasma'u li hadzal Qur'an, jangan kamu dengar akan ini Quran. Wa qala alladhina kafaru la tasma'u li hadzal Qur'an. Berkata oleh orang kafir kepada budak-budak dia lah, anak-anak buah dia, kata jangan dengar Quran ni. Dengar pun tak saya, baca pun telah. Quran ni alhamdulillah, dengar tu kadang-kadang lebih penting pada baca lagi. Dengar ni yang masuk rapat malah. Baca ni kadang-kadang bunyi tubik menetak jadi halakut tubik. Dengar ni hala masuk. Baca hala tubik masuk juga. Tapi kadang-kadang hala tubik tu yang tak masuk pada. Adapun dengar ni hala masuk lalu dah. Dengar pak masuk, dengar pak masuk. Berarti beri kepentingan Quran kepada dengar. Ayat Quran banyak lah, ayat Quran berkenaan dengan apabila kamu dengar Quran naklah kamu tu senyap dan sebagainya. Dengar tu penting, dengar Quran. Oleh itu dengar Quran bukan dengar makhraj, bukan dengar lagu, dengar isi ya. Kita duk tapai dia tak erti sah lagi. Dengar apa tak erti juga, tapai situ pula dah. Duk serio takut jadi mudah masuk tak patut lebak mahjura. Dengan sebab tak erti kita pula sah lagi. Apabila tak erti tak ada berasa nak dengar. Apabila tak usah dengar, tak usah dengar. Apabila tak dengar tu jadi masuk dalam lepas mahjura tu. Mahjura. Ini masalah. Kita nak selesai masalah ni lah mana. Nah, yang tak apa. Saya berdiri saya nak. Nah, duanya tinggal beriman dengannya. Tarkul iman wa tasdiq bih. Wa tasdiq bih. Nah, tinggal beriman dengan dia, tak beriman dengan dia. Tak beriman dengan dia. Dan tidak percaya pada Quran. Kok kita beriman ke tak? Kita kena cek kan. Nah, mana dalil kata kita beriman? Beriman ni makna percaya kata Quran ni adalah cara hidup kita. Manusia tidak hidup dengan baik melainkan dengan cara yang diberi oleh Quran. Tu kalau beriman lah tu. Lepas tu kalau beriman lah tu, yang pergi baca lah, yang pergi dengar, yang pergi berkira, yang pergi faham, ngaji, pelajari, menghayati, mengamalkan isi Quran. Itu makna kata beriman.
Kalau beriman saja, apa tu kak? Hijrah dalam bentuk dengar, hijrah dalam bentuk baca, hijrah dalam bentuk belajar. Ibn Katsir hijrah tak tadabbur Quran, tak faham Quran, tak cari faham Quran, tak cari tadabbur isi Quran, setengah pada makna hijrah belaka. Ambil galain mai duk mengaji lain pada Quran. Hijrah juga. Al-udul anhu ila ghairihi apa? Paling daripada Quran untuk belajar galain, mengaji syair, mengaji bahasa, mengaji tu, mengaji atau daripada dengar Quran kepada dengar lagu, dengar tu, dengar zikir, dengar ataupun mengambil satu cara belajar segala. Sebab hari ni saya sangat-sangat serabut tengok ngaji semua ilmu Quran, tak ngaji Quran tu bagi kita yang makna jangan ngaji zaman dulu dah banyak lagi. Gapo ngaji Quran? Baca wi pandai. Dia panggil ngatai dah Quran, ngatai, dia panggil mengatai zaman dulu. Mengatai Quran sudah, tak erti sekahbuk pun. Tu yang rasa sudah lah tu. Rasa tak ada arah lah tu. Kena dah lah anak dia mengatai dah. Kalau tina boleh nikah, jatuh boleh bini. Mengatai baca gitu. Sebenarnya bukan lagi belah tu. Bukan lagi, bukan kata khatamkan Quran segi baca tu makna katanya kita sudah beriman dengan Quran dengan baik, tidak lagi. Sebab masuk dalam hijrah tu, hijrah dengar, hijrah baca, hijrah mengaji, hijrah beriman, hijrah dalam bentuk ngaji hal lain. Kita mengaji tu, mengaji ni semua. Lepas tu duk mengaji hal lain berasal atas Quran ni benda melia, kita tak kuasa nak belajar. Lebih-lebih lagi ya wasa kata Quran ni tak ada dengan zaman. Kita kena ngaji sains yang malah ni. Ngaji sains, teknologi, wasa tak maju, ngaji bahasa bukan Islam, ngaji seperti maksud bukan bahasa bukan Islam. Bahasa bukan bahasa Quran, kita wasa maju. Semua tu serius ni mana apa? Bimbang, dibimbangkan takut jeluh dalam arti kata hijrah. Macam sains sebenarnya Quran dah tepat mari sains. Quran 1400 tahun lebih dah. Sains mari tak apa 500 tahun lagi orang. Saintis pelajaran sains tak sampai 500 tahun lagi. Belum ada tu Allah Taala cerita kecil ha bulan, ha bintang, ha langit, ha tanaman, ha pokok kayu, ha binatang, ha manusia, kejadian dari alam perut ibu tu baik mai keluar, semua tu sains belaka. Tapi kita tak panggil sains. Sebab apa? Sebab Quran. Kita betul saya panggil tak apa, tapi sekokanya sains makna apa? Sains makna ilmu. Quran ke apa? Quran ilmu. Tu ya jadi banyak orang panggil kesilapan zaman hari ini, banyak benar. Kita kena ngaji sains, kita ngaji. Sebenarnya ngaji Quran tu ngaji sains dah. Cuma oleh kerana kita tak belajar Quran, sainsnya orang ajar turun secara detail, kita tak faham makna. Siapa kita becek di antara sains dengan zaman pak di negeri kita yang panggil rian saman dengan rian sasana, tengok ya becek tu becek bahasa serius saja tu. Ngaji gapo? Ngaji agama. Ngaji gapo? Ngaji saman. Mana saman? Semua ilmu daripada Quran belaka. Saya ada tulis buku, sebuah buku kecil saya tulis baru ni, iaitu Muallim Rabbani. Dalam buku tu saya ayat ilmu semua mai daripada Quran belaka. Ilmu mengenai dengan Allah, al-ilmu billah, al-ilmu bi dinillah, al-ilmu bi khalqillah. Itu ya ilmu dalam dunia, tiga tu ya. Ilmu mengenai dengan Allah, satu nombor satu wajib kita kena ngaji ilmu mengenai Allah. Dua, ilmu mengenai dengan agama Allah, susunnya Allah kepada hidup manusia. Semaya belah mana, puasa belah mana, haji belah mana. Ilmu mengenai dengan dinillah. Yang ketiga, ilmu mengenai dengan kejadian Allah. Nah, dia demi nak cocok ubat apa, ilmu doktor kejadian Allah, kejadian makhluk, khalqillah ikut doktornya, apa dia mengenai dengan farmasinya, semua tu khalqillah. Nak ubat lah mana, kejadian Allah. Itu ilmu nombor tiga harga dia. Nombor satu ilmu bidinil billah, atau nombor satu.
Nombor dua, ilmu bidinillah. Sebab dua ni wajib. Tak ada dua ni maka tak kena masuk tak kena masuk syurga. Masuk neraka selalu dah. Tak ada dua ni masuk neraka. Yang ketiga, al-ilmu khaliqillah. Kak ning kalau tak tahu sikit apa pun, tak tahu sikit-sikit pun tak apa. Tak ada janji masuk neraka dah. Cuma untuk nak hidup dalam dunia, nak jadi maju ke apa, kena tahu ilmu khalqillah. Ilmu dengan kejadian Allah. Semua daripada Quran. Sumber ilmu tiga-tiga ni daripada Quran belaka. Dari Al-Quran belaka. Sumber ilmu tiga-tiga ni daripada Quran belaka. Sebab itulah, jangan ingat atas ngaji Quran tu nak kenal Tuhan saja. Kenal makhluk Tuhan tu. Nak kenal tari, baca Quran. Nak kenal bulan, baca Quran. Nak kenal langit, baca Quran. Nak kenal bumi, baca Quran. Nak kenal pohon kayu, baca Quran. Kenal yang memberi arti. Bukan kenal semata-mata nak jadi guru, nak royak, sosok, tak ada hubung dengan masalah Allah dan Rasul. Itu kenal tak ada faedah. Tak ada faedah. Al-ilmu, orang panggil ilmu la yanfa', panggil ilmu lah. Ilmu tak ada faedah. Ilmu yang tidak mendatangkan kepada kebesaran Allah tak ada faedah. Ilmu yang tidak mendatangkan kepada ketauhidan Allah tak ada faedah. Oleh itu ilmu mesti sakut denu. Kalau ilmu yang sengai dengan Allah tak ada faedah. Oleh itu maka ikhwan muslimin sekalian, marilah kita pakat faham. Katanya Quran itu sumber segala ilmu dalam dunia ini. Segala ilmu kita dah panggil sains, dah panggil ilmu sin, ilmu gapal, semua tu teknologi tu timah dia tu daripada Quran. Cuma dia ada yang raih dengan cara detail, ada setengah dia raih dengan cara dia panggil secara mujmal, secara umum dia panggil saya. Maka itu kembali pada tafsir Quran, kembali kepada ilmu-ilmu penjurusan. Ilmu penjurusan tu hasil daripada kita dengar oleh tafsir Quran, buat ilmu satu. Hari ni ribu-ribu logi tu logi sat dia panggil sat, wityasat, sangkomasat, gapo lagi, tubik kepada ratus-ratus ribu-ribu cabang ilmu. Semua tu ibunya daripada Al-Quran. Sebab Quran ni lah Allah Ta'ala ajar manusia segala ilmu Allah. Allamal insana ma lam ya'lam. Allah Ta'ala ayat dia mengajar manusia, bukan mengajar orang muslim, mengajar manusia. Islam baik, kafir baik, semua Allah Ta'ala ajar belaka. Orang kafir tak Allah Ta'ala ajar. Hei jin kafir, hei manusia kafir, ilmu yang kamu boleh sikit sebanyak Allah Ta'ala ajar. Tuhanmu, Tuhan bukan Tuhan pada orang Islam. Allah ni adalah Rabbuna wa Rabbukum, Tuhan kami dan Tuhan kamu, hei orang bukan Islam. Tuhan kepada manusia semua, bukan Tuhan pada orang Islam. Allamal insan, ngajarlah ia Allah Ta'ala akan manusia Islam dan kafirnya malam ya'lam, bagai dia tak tahu. Kalau Allah Ta'ala ajar, orang kafir tak ada ilmu. Kalau Allah Ta'ala ajar, orang Islam pun tak ada ilmu. Kalau Allah Ta'ala tak ajar, insyaAllah dah kita pegang mulai benda tu. Sebab tu kita ni ada ahli Al-Quran, iaitu orang yang berilmu ahli Al-Quran. Sebab apa? Quran ni adalah merupakan ilmu. Iqra', suruh baca. Tidak ada lah dunia ni agama yang mula dengan Iqra', lepas tu suruh Iqra' sama-sama. Faqra'u ma tayassara minal Quran. Mula-mula pun Iqra' bismi rabbikal ladzi khalaq. Naklah kamu baca, lepas tu faqra'u ma tayassara minal Quran. Naklah kamu tu baca barang yang kamu rasa senang daripada Quran. Agama lain tak ada suruh baca seperti agama Islam. Orang Islam kena baca tak orang. Ayah baca, mak baca, anak baca, cucu baca. Tak ada pada kata ayah baca dah tak apalah, cucu pakai turut ayah lah. Ayah buatlah anak tu lah tu. Tak cukup, kena baca belaka. Seperti kata tu, tiap-tiap orang wajib baca Fatihah. Tengok. Dan semaya ayah baca Fatihah, mak baca Fatihah, anak baca Fatihah, cucu pada semaya baca Fatihah. Nak baca belaka, tiap-tiap orang kena baca. Wajib baca. Ada hak wajib, ada hak sunat. Sebab itu maka siapa tak saya kenal hidup, tak ada lah manusia lah dunia. Sebab hidup ni sekali ya. Kalau betul apa betul, tak betul tak betul. Hidup bukan kita nak mari, Allah Ta'ala mari.
Sangat tak betul lah kalau takdir Allah Ta'ala wari kita, lepas tu bos apa yang kita hidup kita pergi ngaji hak orang bukan Allah Ta'ala ajar. Sangat tak betul benda lah. Kita kena dengar Allah Ta'ala ajar, lepas tu kena ngaji hak cabang yang lagi pergi ngaji luah cara pendetailan. Tapi hak asasnya Quran ni kena ngaji dulu. Pengaji Quran senyap mana dapat naik atas muka ya. Seseorang ngaji tu nak boleh BA tu, seseorang ngaji nak habis tingkatan ni tu pun, habis patung tu pun, atau nak habis mohok tu pun, berkali kalau bila muka berkali 100 kali muka Quran, baca surat uciasak lah, sangko masak lah, keniksak lah, gapo bahasa Anggeris lah, baca je kira ni baca habis Quran sah macam tak habis. Hak nu baca reti pula dah pasal nak jawab soalan guru tu, Quran baca tak reti. Ni lah dia jadi tangga-tangga dia jadi mahjura daripada Quran. Wah itu bakal rasa senek, rasa susah hati belaka bila kita kecek bab ni. Tiap-tiap orang tu rasa susah hati belaka, rasa tak kena belaka dalam hidup ni. Balah mana tak kena? Balah tak erti Quran tu lah. Tak terima ajaran Allah Ta'ala nak ayat hal kamu hidup belah mana tu, kita tak terima tu. Kalau kita belajar Islam, belajar daripada kajian manusia, tak belajar daripada asli ajaran Tuhan daripada Quran, ayat-ayat dia yang terang. Saya nak ayat sekarang katanya Quran ni satu kitab Allah yang bukan makhluk, bukan main-main dak ajaran hidup kita. Kemudian manusia ni tak boleh nak wari ajaran Quran, tak boleh nak tiru ayat Quran, walau seumpama ayat Quran pun tak boleh. Jangan kena wari Quran. Kalaulah kamu tu rasa syak tentang kebenaran Quran, muari satu ayat seumpama Quran, tak boleh juga. Kalaulah kamu tu in kuntum fi raibin mimma nazzalna ala abdina fa'tu bi suratin min mislihi pun tak boleh. Jangan kata minal Quran. Allah Ta'ala tak ada ayat fa'tu bi suratin min huda, fa'tu bi suratin min mislih pun tak boleh. Ni nak ayat atau melia ajaran hidup manusia ni melia. Allah Ta'ala tak jauhi manusia dengan otak dia mikir untuk hidup manusia, tak kuasa. Manusia tak kuasa nak beri cara hidup pada manusia. Mana-mana cara hidup ini buat oleh manusia, itu bukan cara hidup yang bertujuan Allah Ta'ala hantar manusia kepada dunia. Tak betul. Kena terima cara hidup hak yang datang daripada yang menghidupkan manusia, itu Allah. Yuhyi wa yumit, khalaqas samawati wal ard, khalaqal insana min 'alaq. Allah menjadi manusia, Allah 'allamal insana ma lam ya'lam. Bukan mengajar, bukan menjadi baru tahu itu tak. Allah mengajar. Cuma kita tak tupai ilmu dia, tak pergi cari mengaji daripada ilmu Allah. Allah Ta'ala mengajar dua betul. Satu mengajar basic fitrah, tak baca pun boleh, seperti pandai makan, pandai berak, pandai hak tu pandai tidur, pandai bangun, hak tu tak ada kena baca apa. Lepas tu soal lagi ilmu kena baca, kena iqra', kena baca. Nah, kena dengar. Fastami'u lahu, kena dengar. Tu nak asal. Ilmu hak yang kedua, hak ni ilmu ada harga. Ilmu pandai berak, pandai bangun tak ada harga. Supaya hak kaki pak tu, supaya tu juga dia pandai berak, supaya kita juga. Nah, contohnya ilmu hak pandai nak bawa hidup untuk pergi pada syurga Allah, itu ilmu daripada Quran, kena baca. Itu hak ikhwan muslimin sekalian. Nah, saya nak kecek banyak lagi, takut kau berat lagi. Kau kecek kau buat itu kau serabut. Tapi kalau saya tak royak buat itu senang doa pula dah. Royak katik sibuk serabut katik. Jadi capur-capur senang. Serabut kita boleh pakai klik pada calon mana tak serabut dalam dunia dan akhirat. Kita duduk senang dalam dunia, apa akhirat itu susah. Quran ni yang mari jumpa kita bukan dalam dunia, akhirat esok dia jaga kita pula. Akhirat esok dia temu kita. Kalau kita nak hari dalam dunia tak saya baca dia, tak sepa dia, nak lik dia panggil lik. Akhirat esok tak lik, tak boleh. Temu dengan dia pula. Akhirat esok ada dua puak Quran. Satunya puak saing Quran,
maka Allah Ta'ala kuasa pada Quran, bawa dia masuk syurga. Quran tu bawa orang tu masuk syurga. Faqadahu ilal jannah. Hadis sahih. Dan orang yang letak Quran di belakang dia kufur dengan Quran atau hijrahkan Quran, maka orang tu Allah Ta'ala kata Quran tu saqahu ilan nar, tolak dia, tendai dia masuk neraka Quran. Sebab tu kalau kita nak lik lah ni boleh, akhirat esok tak boleh lik. Emang kita tahu kuasa pada Quran pimpin kita masuk syurga, ataupun tahu kuasa pada Quran tendai kita masuk neraka. Dua kali tu. Tengok kita hubungi dengan Quran bagaimana. Kalau hubungi saudara, sahabat dengan Quran, maka insya-Allah dia bawa kita masuk syurga. Kalau kita hubungi lik dengan Quran, lik ni mana tahu saya temu Quran, hijrah ke Quran, maka insya-Allah na'udzubillah min zalik, minta jangan siapa matilah tu. Klik semula pula kita klik. Tabak hidup belah tu tabak daripada lah ni halus ni. Tabak nasuha tak sedah tinggal Quran. Sebab apa? Quran nak tendai kita masuk neraka esok. Saqahu ila nar. Hadis sahih. Al-Quranu syafi'un musyaffa'un wa mahilun musaddaq. Man ja'alahu amamahu qadahu ila al-jannah wa man ja'alahu wara'a dhahrihi saqahu ila an-nar. Hadisun sahih atau hasan, boleh berhujah dengannya. Oleh itu maka ikhwani sekalian, itulah Quran kita. Pak kita nak ada ahli Quran anak-anak, masa pukul 10.30 siapa dah lah ni. Saya nak kira gitu ya. Nah, kira yang kata fuak-fuak pelajar kita ni baca surah tu Al-Furqan, lepas tu pergi ngaji molek suratul Furqan. Tiap-tiap orang saya pesan supaya pakat ngaji suratul Furqan. Ayatnya 77 ayat ya. Baca start habis. Nah, tak ada kena tunggu sejam tengok filem sejam 2 jam. Nah, ni dak sikit yang mudah. Nah, 77 ayat reti gapo kita Quran. Terutama dia sudah dengan 15 ayat yang mengandungi 15 sifat kepada ahli Al-Quran. Auzubillahi minasyaitanir rajim. Wa ibadur rahman alladzina yamshuna 'alal ardi hauna wa idza khatabahumul jahiluna qalu salama. والذين يبيتون لربهم سجدا وقياما والذين يقولون ربنا اصرف عنا عذاب جهنم إن عذابها كان غراما إنها ساءت مستقرا ومقاما والذين إذا أنفقوا لم يسرفوا ولم يقتروا وكان بين ذلك قواما والذين لا يدعون مع الله إلها آخر ولا يقتلون النفس التي حرم الله إلا بالحق ولا يزنون ومن يفعل ذلك يلقى أثاما يضاعف له العذاب يوم القيامة ويخلد فيه مهانا إلا من تاب وآمن وعمل عملا صالحا فأولئك يبدل الله سيئاتهم حسنا وكان الله غفور رحيما. Hingga sampai pada akhir ayat. Saya dah nak mari nak syarah ayat ni, tapi pergi masuk cerita sakut Quran dulu, for kita reti Quran sikit dulu. Maka habis masa dah. Habis lagi masa. Sikit lagi dah. Sikit-sikit saya nak khulasa 15 sifat. 15 sifat. 15 sifat ahli Quran atau ibadur rahman ni. Sebab apa boleh ibadah hamba pada Ar-Rahman? Sebab apa? Sebab Ar-Rahman 'allamal Quran. Ya hubung ayat 2 tu kan, Ar-Rahman 'allamal Quran. Khalaqal insan 'allamahul bayan. Sebab tu dia panggil wa ibadur rahman. Wa ibadur rahman iaitu ahlul Quran dah. Hamba kepada Ar-Rahman. Orang musyrik Mekah dulu dia tak say kalimah Ar-Rahman. Dia tak kenal apa Mar-Rahman, dia tak tahu. Itu dia. Sebab itu wa ibadur rahman. Mula-mula sekali mudah-mudah sifat mula-mula alladzina yamshuna 'alal ardi hauna, yang berjalan atas bumi hal keadaan tawadhu, tenang. Hauna ni makna kata berjalan tak ada nampak gupuh gapah, jalan tak ada nampak jadi nampak takabbur, jalan besing. Orang panggil orang ada cita-cita besar, orang ada kerja banyak, jalan tu tak ada pasal nak menunduk menyokak sikit, jalan dia tak ada jadi pasal takabur jalan gitu tak. Dia panggil hauna. Banyak cerita dah, saya tak serayak dah banyak sebab tak ada masa. Ibadah rahman start daripada jalan lagi.
Kita tengok, kalau tengok fok-fok fashion dalam TV tu, jalan dia ajar, jalan lah mana orang Tino duk show fashion, dia jalan ajar lakar apa, tiap mana nak jadi molek pasal syaitan dia. Kita ni jalan biasa. Tuhan berat dia berjalan, alladzina yamshuna 'alal ardi hauna wa idza khatabahumul jahiluna qalu salama. Apabila fok-fok jahil mai duk hatta sawah-sawah tak malak maki ke dia, kata huduh ke dia, pok-pok tak erti. Jahilun ni orang kafir lah, atau orang tak erti, orang jahil. Islam ni tak ada orang jahil. Ingat malak Nisa, Islam ada orang dua, satu orang alim, dua orang awam. Orang jahil tak ada. Orang jahil tak ada dia orang Islam. Jaga malak ni yang kata saya ni jahil, tak boleh. Tak ada. Jahil tu orang kafir tu. Nah, ya kita ni awam boleh. Saya ni orang awam. Sudah. Nah, sekat tu orang Islam. Sebab orang jahil ni orang tak kenal Tuhan tu orang jahil. Orang tak fa'lam annahu la ilaha illallah tu orang jahil. Kalau orang tahu kata la ilaha illallah, tak jahil dah kata. Orang jahil ni ngajilah boleh profesor, apa puluh profesor pun selagi tak kenal Tuhan dia panggil jahil situ. Sebab tak kenal Tuhan. Orang berat sekali orang tak kenal Tuhan. Tak kenal Tuhan, siapa Tuhan dia. Hak tu orang jahil sekali. Sebab tu Tuhan panggil jahilun orang lah tu. Jadi fuak jahilun apabila tegar ya bahi balas dengan orang Islam orang jahil. Orang Islam jawab kan salama salama. Mana sejahtera. Orang Islam orang suka damai. Orang suka kepada santipah. Orang suka kepada santipah. Orang Islam adalah orang caukong santipah. Orang Islam. Terutama ibadur Rahman. Kalau tak usah biasa runrang. Runrang ni tak ada faedah. Nah, oleh itu maka ingat baik-baik dua ning. Nah, kita ni kena, sebab tu setengah ulama kata harus wisalah pada kafir. Harus wisalah pada kafir. Ada satu hadis yang sahih, Nabi tidak lalu ke atas orang Islam atau orang Yahudi atau orang Nasrani atau orang Nasrani atau orang Yahudi, malaikat dia wisalah. Dia mula dengan sahabat illa bada'ahu bis salam. Bukan orang kafir, bukan orang Islam aja dak. Nah, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam la yamurru ala apa dia muslimin au yahudiyan au nasraniyan au yahudiyan au nasraniyan illa bada'ahu bis salam. Mereka dia mula dengan salam. Boleh nak salam pada kafir, setengah pendapat ulama. Lebih lagi jawab kalau yang wisalah orang kafir ni apa anda dah wisalah lah ni, kita boleh jawab. Assalamualaikum wassalam. Ada setengah kata sekat waalaikumsalam tak sewa warahmatullah, tu khilaf ulama. Oleh itu maka untuk nak santipap semua tu untuk santiwiti serta santipap. Nah, kita Islam dihajarkan supaya itu. Lepas tu ada lagi sebanyak apa dia walladzina yabituna li rabbihim sujadan wa qiyama. Orang Islam ni orang yang tidur untuk Allah. Bahasa Tuhan molek sungguh. Walladzina yabituna li rabbihim. Orang yang bermalam untuk Allah. Bermalam untuk Allah. Sujadan wa qiyama. Hal kada sujud lagi pula qiyam. Itulah orang Islam. Walladzina yaquluna rabbana surif 'anna 'adzab jahannam. Orang Islam takut sekali azab jahannam. Neraka, takut benar tu sah. Dia takut dah lain, takut neraka sah. Baca berdoa, yaqulu rabbana surif 'anna 'adzab jahannam inna 'adzabaha kana gharama innaha sa'at mustaqarra wa muqama. Orang Islam ni orang yang pakai belanja duit secara papiang. Walladzina idza anfaqu lam yusrifu wa lam yaqtiru wa kana baina dzalika qawama. Dia belanja tak ada borah dah. Bukan borah tak ada jadi melampaui dan tidak pula jadi kedekut. Orang Islam tak kedekut. Orang Islam tak jadi pakar, tak kena tepat. Pakar secara qawama, sederhana. Alhamdulillah. Itulah 2 3 4 sifat. Semua 15 sifat kita tanya ambil dah. Kita tanya pergi baca tengok, ambil daripada ayat wa ibadur rahman siapa kepada qul ma ya'ba'u bikum rabbi laula du'aukum faqad kadzdzabtum fasawfa yakunu lizama. Sampai situ tu 15 ayat mengandungi sifat-sifat ibadur rahman sebanyak 15 sifat.
Cari tengok sendiri dah. Saya nak berwasiat kepada semua ni supaya kak pergi klik ngaji pada ni suratul Al-Furqan. Hak lain pun ngaji jugalah, nama kata hak tu sah pun tak. Hak ni mesti dah kita kecek hari ni sakut Quran kan. Sakut Quran kita baca suratul Furqan, surah Quran sendiri. InsyaAllah ta'ala dah. Dan khususnya belakang 15 ayat, wa ibadur rahmanil ladzina yamshuna 'alal ardi hauna. InsyaAllah ta'ala dah. Saya terima kasih kepada semua pihak, terutama kepada Ustaz kita Ku Abdul Rahim bin Ku Muhammad dan kepada jawatan kuasa Darul Quran. Dan terima kasih yang sangat besar kepada ikhwah kita daripada Brunei Darussalam, yang mana beri sokongnya, dan saudara kita daripada Malaysia yang mana beri kerjasama cukup baik kepada sekolah Ma'had Nuruddin Takbai Menara. Dan terima kasih kepada semua yang mari hari ini beri sokongnya kepada Quran. Saya berdoa supaya kita semua tu usahalah dapat taufik daripada Allah untuk jadi ahli Quran. Ya Allah Ta'ala kata ahli Quran tu orang Allah. Dan ahli Quran tu Allah Ta'ala beri kuasa pada Quran, pimpin kita masuk syurga esok. Janganlah kita jadi orang yang Quran tu tendai kita masuk neraka sama sekali. Na'udzubillah min dzalik. Usikum wa iyya bi taqwallahi azza wa jalla wa bi ta'atihi la'allakum tuflihun. Aqulu qawli hadha wa astaghfirullah li wa lakum wa ufawwidu amri ila Allah. Inna Allah basirun bil ibad. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.